كل القلوب إلى الحبيب تميل إلى النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الاسكندري شاء لله لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan jikalau kehendaki engkau kata itu yaitu wujud ta'at dan kaya daripada segala bahagian nafsu dan mendirikan pada hak ubudiyah yang sunyi daripada mengikut hawa dalam maqam taqwa. Dan dikata orang iaitu bersunyi daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya dan berpakaian dengan yang dikirdainya daripadamu. Dan kata Syekh Abu Hasan radhiyallahu an, bermula yang terlebih afdal yang dituntut hamba daripada Allah itu baik agama itu, maka dalam baik agama itu baik akhirat, dan di dalam baik akhirat itu baik dunia, dan dalam baik dunia itu zuhur khasaisul awliya. Ini tajuk semalam lah. Perkara yang paling baik yang kita tuntut iaitu apa yang Tuhan tuntut ke atas kita. Khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Baik-baik yang kita tuntut, kita cari, yang kita nak, iaitu apa yang Tuhan nak ke atas kita. Apa yang Tuhan nak atas kita? Beriman dan beribadat kepada Allah. Itu yang kita nak cari dalam hidup ini. Apa yang Tuhan suruh, itulah kita nak buat. Nanti kita letakkan matlamat hidup kita, iaitu ubudiyah lillah, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ala Al-Madudi bila ditanya orang apa itu ubudiyah, dia kata al-ubudiyatu lillahi ta'ni al-inqiyadu li hukmihi subhanahu ma'arridan nafsi. Inqiyad ni mana? Berpegang teguh li hukmihi subhanahu wa ta'ala, berpegang teguh dengan segala hukum-hukum Allah Ta'ala, ibadat, muamalat, munakahat, jinayat. Daripada kita bangkit tidur sampai tidur balik, kita sentiasa dalam sangka syariat Allah, tak keluar daripada syariat Allah. Itu dinamakan ubudiyah. Ma'arridan nafsi, berserta dengan redha nafsu. Hati kita suka dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang berpegang teguh dengan hukum Allah dan suka pada hukum Allah, itulah hamba bagi Allah. Itulah ubudiyah lillah.
Kan? Tu. Berkaitan dengan persoalan ini, banyaklah pandangan-pandangan ulama, apa yang dikatakan perkara yang terbaik yang patut kita buat. Kata musannif rahimahullah ta'ala, jikalau engkau kendaki. Kalau kita nak kata, kita boleh kata sebab baik yang kita tuntut, apa yang dituntut oleh Allah ke atas kita itu, kita boleh kata, atau Syekh ni kata, iaitu menjunjung segala suruhnya. Yang bawah ni. Dan jikalau engkau kendaki, kata iaitu wujud taat dan kaya daripada segala bahagian nafsu. Wujud taat kita tu, ketaatan yang kita wujudkan, yang kita lakukan itu dalam keadaan macam mana? Kaya daripada segala bahagian nafsu. Kaya, tak berhajat, tak ada di situ bahagian-bahagian nafsu. Pada dunia ke, kena pangkat ke, kita bebaskan nafsu kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Tak masuk unsur-unsur nafsu. Ada juga kita buat taat dengan nafsu. Ada satu orang syekh, satu orang tu dia nak pergi berjihad. Kan? Tahun ni aku nak pergi berjihad menentang musuh. Kan? Nafsu dia nak macam mana? Nak pergi keluar lawan musuh ni. Aku nak keluar ikut jalan yang banyak lorong-lorong, banyak rumah-rumah orang. Biar orang kata aku ni nak pergi berjuang. Nafsu dia nak macam tu. Tahun tu dia tak jadi pergi perang. Tahun depan baru dia pergi. Lepas dia tak mau masuk unsur-unsur nafsu. Ustaz Ibrahim Libya cerita, kita lah kalau nak pergi mengajar, naik motor ni nak pergi mengajar ni, tengah duduk bawa motor ni, duduk fikir berapa lah orang nak bagi aku. Hari ni aku mengajar ni, orang nak bagi berapa dalam envelope tu. Dia kata balik dulu, patah balik. Balik mandi apa semua, ambil uduk, sembahyang 2 rakaat, betul niat bagi elok, baru keluar balik dia. Ustaz Ibrahim, itu ceramah dia. Perbetul niat kita. Makna walaupun kita mengajar, ada unsur nafsu. Satu orang dia baca Al-Quran pukul 4 pagi. Dia baca elok ya, baca elok. Tiba-tiba dengar suara tapak kaki lalu kat tepi rumah tu. Tepi rumah dia, macam orang lalu. Dia pun penaik idram al-ghadah dia. Oh, berdengung payah. Penaikkan suara dia. Itu unsur-unsur nafsu. Orang kata dalam kita tanam padi ada lalang. Tapi dalam kita kalau dalam lalang tak ada padi. Bila tengok mana-mana lalang, mana ada padi. Tapi dalam padi mesti ada lalang. Dalam kebaikan mesti ada jahat. Ada niat-niat yang tak elok mesti ada. Ada orang buat tahfiz, kutip derma kata tahfiz pun tak ada, apa pun tak ada, tanah pun tak ada. Ada orang buat macam tu. Dia cetak apa resit derma tu, wakaf tu dia cetak, dia pergi jual kata lorong-lorong. Orang pergi tengok apa pun tak ada. Tanah tak ada, sekolah tak ada, apa pun tak ada. Jadi makna kata ada unsur-unsur nafsu dalam ketaatan. Jadi yang dikatakan, yang dituntut oleh Allah ke atas kita, dan kita pun tuntut nak yang tu, iaitu dalam beribadat tak ada langsung unsur-unsur nafsu. Nafsu ni jahat. Dia mahu main riak. Ada tok guru saya kata riak lepas mati. Riak lepas mati. Patutnya riak ni di dunia aja. Tak mati pun ada riak lagi. Macam mana? Dia berjuang supaya anak cucu dia besok puji dia. Mereka tuan-tuan, kita berjuang, berjihad, menegakkan Islam. Jangan bimbang. Bila kita mati besok, anak cucu kita akan puji kita. Dia dah mati pun dia dah anak cucu puji dia lagi. Itu nama riak lepas mati. Macam-macam lah. Jadi kita nak lepaskan diri kita daripada kendak-kendak nafsu. Tu yang malam budak universiti datang jumpa saya tu. Dia kata kalau
nak mengaji tentang nak ada jiwa kesufian tak cukup. Dia kena mengaji kitab hikam ni, dia kata. Jadi yang kita hikam ni mengaji ni mesti tu. Mengaji kena talaki. Selai muka baris. Baru boleh cuci jiwa ni, baru jadi sufi. Sufi ni jernih. Baru boleh jernih hati. Rasakan akhlak saja tak mencukupi. Akhlak sebahagian saja. Dia banyak lagi tentang makrifah, menyuci nafsu, mujahadatun nafs. Oh, macam-macam dia kata. Saya tanya ada pelajaran tasawuf di mesti. Tak ada ustaz. Tak ada. Dia mana boleh lahir jiwa sufi. Kalau kita nak melahirkan sebuah kereta, mesti ada kelang kereta. Kalau nak wujud kereta, mesti kelang kereta. Kelang basikal tak keluar kereta. Dia mesti keluar kereta, kelang kereta pun keluar kereta. Nak sufi, kena kitab sufi. Yang dikarang oleh ulama-ulama sufi. Oh, dia angguk dia kitab ni. Ni sekarang ni akhir-akhir ni, orang mula mendekati pondok. Sultan Abdul Shah tu, universiti tu di Kuala Kangsar tu. Nak buat 40 hari pondok. Nak buat universiti 40 hari. Panggil saya baca kitab. Ustaz mai tolong baca kitab 40 hari. Main tu. Nak wujudkan suasana pondok di universiti. Mula ni orang dah mula dah. Mula dah mendekati pondok. Alhamdulillah. Ni apa nama berkaitan ni, Syekh ni nasihatkan kita, kalau kita nak pilih yang terbaik, kalau yang terbaik yang dituntut oleh Allah, dan kita pun nak buat yang apa yang Tuhan tuntut, kita beribadat dalam kita melakukan ibadat itu kaya daripada bahagian nafsu. Kita tak berhajat nafsu. Nafsu tak boleh, sebab inna nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ni memang nak heret kita daripada segala kejahatan. Nafsu ni pula dia ada tentera dia. Tentera nafsu syaitan. Nafsu tu memang Tuhan letak dalam diri kita. Kita bukan nak buang nafsu, tak mau ikut nafsu. Macam kita ada kereta, bukan nak buang kereta. Kereta ikut kita, kan kita ikut kereta. Kita bawa motor bawa kita bawa motor. Mana betul? Kita naik kereta, kita pandu kereta, kereta bawa kita, kan kita bawa kereta. Kereta bawa kita, betul. Tapi yang pegang steering itu kita. Kita yang tentukan mana kita nak berjalan, mana kita nak berhenti, mana kita nak tuju, nak laju, nak pelan. Kita tentukan. Adakah kereta kita tekan minyak dia tak mampu? Kereta rosak ada lah. Kereta baik, kita nak laju dia kena laju. Kita nak berhenti dia kena berhenti. Kita nak kona dia kena kona. Kita nak kona kiri dia kena ikut kita, bukan kita ikut dia. Lepas tu baru kereta. Nafsu itulah dia kenderaan kita, dia dalam diri kita, tapi kita tunggang dia. Kita yang menentukan. Nafsu nak makan, makan banyak macam kita mau, bukan macam nafsu nak. Semua makna kata kita jadikan nafsu sebagai tunggangan saja, bukan kita ikut dia lah. Kenapa macam tu? Jadi bahagian-bahagian nafsu tu tak ada, kaya, tak perlu, tak berhajat kepada kehendak-kehendak nafsu. Kita nak kehendak hati kita yang ikhlas itu. Dan mendirikan pada hak ubudiyah yang sunyi daripada mengikut hawa di dalam maqamut taqwa. Dan mendirikan pada hak ubudiyah lillah, berabdian diri pada Allah itu ada hak. Hak dia apa? Hak dia beribadat semata-mata kerana Allah, sesuai dengan apa yang kita ikhrar tiap-tiap hari itu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati
lillahi rabbil alamin. Itu ikrar kita tu setiap kali semayang. Sungguhnya semayangku inna salati wa nusuki ibadatku wa mahyaya urusan hidupku wa mamati urusan matiku. Semayang, ibadat, mati, hidup lillahi rabbil alamin. Semata-mata bagi Allah. Bukan kerana yang lain. Berbetulkan matlamat tu. Jangan kono api kelain. Jangan kono api kelain. Itu matlamat asal kita. Asal panggil hak, mendirikan hak pada hak ubudiyah. Ubudiyah ini yang sunyi daripada mengikut hawa. Tak ada langsung. Apa yang kita buat tu ikut hawa. Kalau ikut hawa, macam derian ada busuk. Buka-buka busuk, derian busuk, ibadat busuk. Tuhan nak terima ke ibadat busuk? Ibadat yang tak ikhlas, yang buat tak elok, tak buat tak bersungguh-sungguh, buat pula bukan kerana Allah. Angkat naik ke langit besok, Tuhan kata pergi tuntut dekat orang yang hang riak tu. Tak buat ibadat riak anak manusia, pergi cari manusia tu. Jangan cari aku. Buat ibadat pada dunia, pergi tuntut pahala kepada dunia. Jangan tuntut kat aku. Matilah kita macam tu. Betul niat kita. Jangan sikit pun kerana nafsu, kerana Allah. Di dalam, duduk dalam maqamut taqwa. Hamba Allah yang taqwa. Apa taqwa? Ayu ta'a wala yu'sa. Wa ayuzkara fala yunsa. Wa ayushkara fala yukfara. Itu taqwa. Ayu ta'a fala yu'sa. Allah Ta'ala tu sentiasa ditaati. Fala yu'sa, sama sekali tak derhaka, sikit pun tak derhaka, taat tak derhaka. Wa ayuzkara fala yunsa. Allah Ta'ala diingati, sentiasa ingat tak pada Allah, langsung tak lupa. Ini hamba yang takwa. Wa ayushkara fala yukfara. Allah Ta'ala disyukuri nikmat dia, sama sekali tak dikufur akan nikmat dia. Itu namanya hamba takwa. Dalam apa keadaan kita makan, dalam keadaan makna kata ikut perintah Allah, tak lawan Tuhan. Makan dalam keadaan ingat Tuhan, tak lupa Tuhan. Makan daripada awal sampai habis penuh dengan kesyukuran kepada Allah. Bukan soal rezeki itu saja. Nikmat rezeki itu kita syukur, itu memang dah tak ada masalah. Ni nikmat boleh makan tu. Banyak orang sakit usus, ada masalah nak makan. Dah makan nak buang air besar pun ada masalah. Kena tebuk perut lah, tebuk sana, tebuk sini. Tak makan elok ya, berak elok, kencing elok, semua elok. Jasa syukur pada Allah Ta'ala segala hal. Dan dikata orang, ada orang kata lagi, maksud ubudiyah ni iaitu bersunyi daripada tiap-tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Dalam semua hal dan keadaan bersunyi kepada lain daripada Allah. Makhluk ke, harta benda ke, manusia ke, nafsu ke, syaitan ke, tak ada. Bagian-bagian ni semua tak ada. Semata-mata kerana Allah dalam ibadat kita tu. Ya, bersunyi daripada tiap barang yang lain daripadanya, daripada Allah. Dan berpakaian dengan yang keredainya daripadamu. Dalam keadaan apa yang Tuhan redha, yang Tuhan suka ke atas kita. Macam mana Tuhan redha kita? Sebab kita redha Tuhan. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kita sebab kita redha Allah. Apa yang kita redha kepada Allah? Raditu billahi rabba. Aku redha ya Allah engkau Tuhanku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Redha Allah, redha agama Allah, redha hukum Allah, redha Nabi. Redha. Suka hati apa yang Tuhan takdirkan ke atas kita. Baik buruk, sakit, demam, untung, rugi, semua kita redha, kita suka hati. Sebab dalam tu semua ada hikmah. Bukan semua yang manis tu baik, bukan semua yang pahit tu busuk. Ubat pahit, tapi walaupun dia pahit, tapi dia boleh menyembuh penyakit kita. Gula tu manis, tak kena gaya kencing manis. Jangan ambil pasal. Mana tu dia ada tu hikmah-hikmah dah. Apa Tuhan bagi kita, kita redha. Baik ada hikmah, buruk pada hikmah, bodoh pada hikmah, pandai pada hikmah. Jangan kita menyesal dengan bodoh kita tu. Ada orang bodoh, payah baca Quran. Nak boleh lancak semuka pun merangkak. Kenapa? Tuhan nak bagi dia pahala mujahadah. Bersusah payah membaca Quran tu, pahala besar. Pernah saya duduk di kem Tanah Kemutin mengaji Quran dengan Ustaz Bakar. Ustaz Bakar Mongok, Ustaz Bakar Ibrahim. Ada seorang kawan saya tu orang buah. Tak mahu sebutlah nama dia. Allah. Dia batang lain, baca lain. Apa tu dah? Kan? Alif lam fatah al. Duk mengaji di Perak ni alif lam di atas al. Mengaji kau tak bakar. Fatah kasrah. Sukun apa sebab Allah. Duk jaga eja tu batang tak betul. Lagi baca kau ni batang tu, baca kau ni batang. Nak semuka nak habis tu Allah penat kita dengar. Bodoh lah kira kan. Tapi pahala besar. Maksudnya apa? Mujahadah tu. Nak boleh baca Quran. Jadi ada hikmah. Jadi kita redha dengan apa yang Tuhan takdir pada kita. Redha dengan segala hukum Allah. Perintah-perintah Allah kita redha. Terima dengan suka hati. Perintah suruh dan larang tu. Bila kita redha dengan Allah, Allah redha lah dengan kita. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Lali kalimat khasyah rabbah. Orang yang redha Allah, inilah makam khasyah, makam takut pada Allah Ta'ala. Liman khafa maqama rabbih jannatan, kata Allah. Orang yang takut kat Tuhan ni, Allah bagi dua dia, dua syurga. Jannatan, dua syurga. Jannatul ajilah, jannatul ajilah. Jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, syurga dunia, syurga makrifat, lazat sedap ibadat. Jannatul ajilah, syurga yang ditangguhkan di akhirat besok. Jadi kita redha apa yang mana kata Allah kenakan ke atas kita. Ya. Berpakaian dengan yang dikeredainya daripadamu. Dan kata Syekh Abu Hasan Asyadzili radhiyallahu anhu, bermula yang terlebih afdal yang dituntut hamba daripada Allah itu, yang terlebih baik kita nak apa dah? Baik agama. Baik agama itu. Kita nak agama kita ni baik, agama kita cantik. Apa itu agama? Agama ni perhimpunan segala hukum hakam yang datang daripada Allah, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya yang mukallaf. Baik agama kita. Agama ni mengatur soal-soal ibadat, soal hidup, soal mati. Semua diatur, disusun oleh agama. Orang yang hidup beragama dipanggil hayatud diniyah. Kehidupan beragama. Malik yaumiddin. Apa makna Malik yaumiddin? Malik tu raja. Allah tu sebagai raja. Yaum pada hari. Ad-din hari agama. Jadi Malik yaumiddin, Allah lah raja pada hari agama. Pada hari itu Allah akan soal agama kita. Apa agama? Nizamul hayah.
cara hidup. Allah tanya akidah kita. Allah tanya ibadat kita. Allah tanya kita bermuamalat macam mana berjual beli. Allah tanya munakahat kita, nikah kahwin kita. Adakah kita atok dengan cara agama? Allah tanya satu. Jadi orang yang baik agamanya, soal ibadatnya cantik, pakaiannya cantik, rumah tangganya cantik, diatur dengan agama. Itulah yang kita tuntut, nak menjadi seorang yang hidup beragama. Yang tak pakai agama ni kambing ni. Tengok kambing kita lepas ni kan kira kebun siapa ada sapu macam. Dia tengok buka sirih, ada dia tanya, Mak Minah oi, mai sirih aku sepiak. Tak ada, dia sapu habis pokok sirih semua. Ni jenis ambil kata benda orang tak minta kebenaran ni jenis kambing. Hidup tak pakai agama. Kata orang dia lelong habis kata cerok. Kami tak jual, kami jual pindah milik. Patutkan ladang tabung haji tu di explantation tu jual 1 hektar 45,000. 1 hektar bukan 1 ekar. 1 hektar lebih 3 ekar lebih. Jadi 1 ekar tengah 2,000 lah. Siapa jual? Mujahid jual. Dekat keluarga Lim. Tengok senarai dia punya lembaga pengarah yang beli tu. Semua Lim. Kalau Lim Gaing tak jadi menteri dengan dia kena masuk dalam tu. Harta tabung haji dia boleh jual. Kat kapiak pula tu. Kalau nak jual murah, carilah Melayu, Islam. Cari Cina. Kawan gasak di parlimen, tu dia. Lalu baru memang kena jual. Ada tubuh satu syarikat di bawah Kementerian Kewangan mengendalikan aset tabung haji 19.9 bilion. Bukan juta, bilion tu. Ribu juta. Hampir 20,000 juta duit tabung haji dikendali oleh syarikat. Dia punya CEO Cina. Tak gila kan tu? Orang gasak di paling benar. Aku biru betul. Apa punya manusia aku pun tak faham lah. Dia bodoh, takut kat Cina kapiak. Tahu lah. Kita tak mau hidup macam tu. Kita nak hidup sebagai hidup agama. Orang yang kita tuntut, kita nak jadi orang yang paling baik agama kita. Maka dalam baik agama itu baik akhirat. Nak tahu kita baik agama kita, baik akhirat kita. Orang yang menjaga urusan akhirat, dia buat apa semua matlamat dia akhirat. Esok di akhirat ni jadi pahala ke tak? Aku makan ni jadi akhirat ke tak? Dia makan nak jadikan amalan akhirat. Makan untuk buat ibadat kepada Allah. Makan halal nak buat ibadat. Rumah tangga aku ni boleh bawa pergi akhirat ke tak? Aku kahwin, anak bini aku boleh bawa pergi akhirat ke tak? Dengan baik, kebahagiaan. Atau nak seronok di dunia ni saja. Kita berpakaian di dunia, kita nak berpakaian di akhirat. Kamu pakai di dunia, di akhirat kita telanjang. Pakaian kita nak bawa pergi akhirat. Pakaian halal kita guna untuk tutup aurat, kita guna untuk ibadat kepada Allah. Semua amalan kita untuk akhirat. Akhirat kita baik, akhirat kita elok. Dunia saja baik, akhirat tak baik tak mau. Baik akhirat, dia kata, dan dalam baik akhirat itu baik dunia. Tanda kata akhirat kita baik, dunia pun kita baik. Kita berniaga untuk akhirat. Di dunia perniagaan kita halal, keluar zakat, tak menekan pembeli, berniaga untuk jadi ibadat. Dan baik dunia, baik akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, jadikanlah aku ni Rabbana atina fid dunya hasanah. Di dunia ni baik. Dunia yang baik, kita atur kehidupan dunia kita dengan cara Islam. Bila baik dunia, fil akhirati hasanah, baru baik akhirat. Akhirat kita baik. Pasal kita kendalikan dunia dengan cara yang baik.
kita mentadbir dunia, memerintah dunia dengan hukum Allah, di akhirat kita besok baik. Terjadilah apa pun tak apalah. Kehidupan dunia kita cantik, akhirat kita pun cantiklah. Dan dalam baik dunia itu zuhur khasaisul awliya. Bila kita hidup dunia ni baik, zuhur, zahirlah khasaisul awliya, khasais awliya, wali-wali. Tanda-tanda kewalian tu ada kat kita. Cara makan, cara minum, cara pakaian, cara bercakap, mengikut awliya, wali-wali Allah yang tawaduk, yang kuat ibadat, yang ikhlas dalam kehidupannya, diatur kehidupan ini betul-betul sebagai mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah khasaisul awliya itu 4 perkara. Itu dia. Kita tak wali, tapi kita ikut cara-cara wali. Dan yang tertentu Allah bagi pada wali-wali. Apa 4 perkara itu? Iaitu bersifat ubudiyah. Bersifat ubudiyah. Sebagai hamba bagi Allah. Sentiasa mengabdikan diri pada Allah. Kadang-kadang kata Rasulullah SAW, kamu lihat urusannya urusan dunia, tapi jadi akhirat. Kadang-kadang kamu tengok dia urusan akhirat, tapi jadi dunia. Ada urusan dunia, jadi akhirat. Kita berniaga, berjual beli, berternak, bertani dan sebagainya. Nampak asalnya dunia, tapi betul cara dia. Atau oleh elok cara hukum Allah. Buat kerana Allah, cari lillahi ta'ala, untuk Islam, untuk mengabdikan diri pada Allah. Dia jadi amalan akhirat. Kadang-kadang kamu tengok dia amalan akhirat, tapi tak kena gaya, niat tak betul, maka jadi dunia. Dia boleh jadi dunia. Dia mengaji makna kita kata dapat ilmu banyak, patutnya akhirat lah dah. Kadang-kadang dengan ilmu tu diguna untuk keduniaan. Orang panggil dia ulama dunia. Ulama kerana dunia. Jadi makna kata pertamanya mesti bersifat dengan sifat ubudiyah lillah. Ya, yang pertama. Dan kedua, bersifat dengan sifat dan bersifat rububiyah. Ubudiyah dan bersifat dengan rububiyah. Bukan kita ambil sifat Tuhan tu. Rububiyah ni sifat-sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan ni ada sifat yang kita boleh ambil. Kasih sayang, lemah lembut, latif. Tuhan bersifat latif. Itu boleh. Bersifat rahman. Tuhan sayang pada manusia. Kita sayang pada makhluk. Al-Atta, suka memberi. Al-Ghafur, suka ampun. Al-Afu, suka memaafkan orang. Ini boleh. Tapi sifat Al-Aziz, Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Muntaqim, Al-Mutakabbir, ini sifat-sifat tertentu bagi Allah. Kita tak boleh jadi orang takabur. Sebab Al-Mutakabbir ni sifat Allah. Takabur tu sifat aku. Siapa ambil sifat aku isytihar perang dia. Itu selendang Allah, pakaian Allah. Jadi mana sentiasa bersifat dengan sifat yang macam tu. Dan nyatalah atasnya barang yang telah ada dan barang yang lagi akan ada, dan masuk atas Allah Ta'ala itu dalam tiap-tiap hari 70 kali. Dan nyatalah atasnya barang yang telah ada, yang Allah anugerah kepada dia, nyata jelas. Kalau kita betul-betul bersifat dengan ini, Allah akan anugerah kat kita bermacam-macam sifat yang jelas, sifat-sifat yang baik. Akhlak kita, percakapan kita, ilmu pun bertambah. Tuhan bagi lagi. Orang yang ada
zuhur khasaisul awliya jadi ni. Dan barang yang lagi ada kan Allah campak lagi hari demi hari, makna kata dia bertambah, makna kata sifat-sifat kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada dia. Itu dia. Dan masuk atas Allah dalam tiap-tiap hari 70 kali. Allah bagi anugerah kat dia masuk hadirat Allah. Tak tahulah masuk macam mana. Ya. Ingat kat Tuhan, dekat dengan Tuhan. Sampai kadang-kadang tu beribadat khusyuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tiap-tiap hari 70 kali. Dan keluar seperti demikian itu. Masuk dan keluar, maka dipakaikan dalam tiap-tiap kali itu pakaian daripada anwarut taqrib, cahaya-cahaya taqrib. Apa cahaya taqrib? Rasa hati dekat tunggu dengan Allah Ta'ala. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni kharib. Bila hamba-Ku bertanya padamu Muhammad tentang diriku, jawab pada mereka, aku ni kharib, aku dekat dengan mereka itu. Dan daripada menyebutkan masuk dan keluar itu isyarat kepadanya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sabdanya lagi akan tertutup atas hatiku, maka aku minta ampun kepada Allah Ta'ala dalam sehari 70 kali. Itu isyarat daripada hadis Nabi yang kata keluar masuk 70 kali itu. Nah, maka Nabi beristighfar 70 kali sehari. Sehari semalam 70 kali. Bukan Nabi buat dosa dah. Nabi nak ajak kita kena istighfar supaya kita boleh keluar, kita boleh masuk ke hadirat Allah. Kita ni keluar masuk, kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa. Jadi supaya kita dapat tetap hati ingat kepada Allah, banyak-banyakkan istighfar. Karena yang menyebabkan hati kita lupa Tuhan, kerana dosa-dosa kita yang banyak. Kita buat dosa, lupa Tuhan. Kita istighfar, Allah Ta'ala cuci hati kita, kita ingat balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Isyarat pada hadis ini, kalau Nabi pun beristighfar 70 kali, apakah kita bukan Nabi? Jadi Nabi nak ajak kita supaya cara bertakarrub ila Allah, banyakkan istighfar, banyakkan minta ampun kepada Allah Ta'ala. Orang mukmin buat taat pun dia minta ampun. Lepas sembahyang apa kita buat? Langkah pertama kita buat, wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Lepas bagi salam. Lepas tu buat apa? Astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Minta ampun. Orang mukmin buat ibadat minta ampun. Lepas buat ibadat minta ampun. Orang munafik buat maksiat gelak. Ada lepas duk minum arak astaghfar. Lepas minum astaghfirullah. Mana ada? Lepas minum gelak lah. Orang munafik buat maksiat ketawa. Orang mukmin buat taat menangis. Itu sifat. Kalau kita tengok orang tu lepas buat taat menangis, itulah orang yang beriman. Kalau tengok orang buat maksiat gelak, tu munafik lah tu. Tanda-tanda munafik ada kat dia. Siapa kata? Hatim Al-Asam, seorang ulama sufi. Hatim Al-Asam kata, orang mukmin buat taat menangis, orang munafik buat maksiat ketawa. Tu guna istighfar. Dan jikalau engkau kendaki berhubung dengan segala orang yang ahlul kamal, maka lazimlah atasmu dengan mengesahkan hidayah dan dirikan olehmu ubudiyah dengan membaiki adab.
pada barang yang telah didirikan akan dikau dalamnya. Dan jangan engkau tinggalkan akan suatu daripada segala taat, dan engkau duka cita atas ketiadaannya. Ni kata Tok Syekh gitu pula manih. Dia nasihatkan kita. Jikalau engkau berkehendak berhubung dengan segala orang yang ahlul kamal. Orang kamal ni orang yang sempurna lah. Ibadat dia, makrifah dia, orang hebat lah. Kamalul yakin. Makrifat dia tu, iman dia sampai tahap kamalul yakin. Tinggi wali-wali Allah ni. Kan kita nak supaya kita boleh berhubung dengan mereka. Dapat berjumpa dengan mereka ni. Dapat terima tarbiyah didikan mereka ini. Apa kita nak buat? Maka lazim atasmu dengan mengesahkan bidayah. Dia ada bidayah, ada nihayah. Bidayah permulaan. Kita masuk tul cakap jerin tu, bidayah dia tak mana? Tu tul cakap jerin tu bidayah. Nihayah dia, keluar mana? Jelapang. Tul Jelapang keluar tu. Atau kita nak keluar terus Kuala Lumpur. Dia ada permulaan, dia ada kesudahan. Kalau mula betul, insya-Allah hujung betul. Kita nak pergi Kuala Lumpur, masuk tu dekat Jerin, kita terus ke utara, kita ke selatan, sampai Kuala Lumpur. Permulaan betul. Sampai tu dekat Jerin tu, kita touch and go. Sampai situ dia akan ada dua. Satu dia tulis Ipoh Kuala Lumpur, api kiri. Satu lagi dia tulis Kemuntin Batawas belah kanan. Nak pergi mana? Nak pergi Ipoh, pergi belah kiri. Kalau kita nak pergi Penang, pergi belah kanan. Itu bidayah kita, bidayah. Bidayah tu tak betul. Hang nak pergi Penang, hang pergi belah kiri. Tak sampai Penang. Dia pergi Ipoh, Kuala Lumpur. Dia tak pergi Penang. Lagi jalan lagi jauh. Dia berlamat-lamat. Man syaraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa betul pada mula dia, bercahaya pada mula dia betul, hujung dia betul. Apa kata bidayah dia betul? Ibadat dengan sempurna. Niat kerana Allah. Main pondok bagi niat betul. Nak main pondok ni apa? Apa tujuan kita main ni? Nak cari pasangan hidup ke? Ada pun nak main mengaji. Di luar ni perempuan semua tak pakai. Nak main cari muslimat pondok. Contoh. Kalau kita main kerana nak kahwin, dapat kahwin. Ada seorang tu sahabat dia hijrah. Dia teringin kat Ummu Jamil. Ummu Jamil kata, kalau nak kahwin dengan aku, hang kena hijrah. Dia panggil dia hijrah Ummu Jamil. Tak dapat pahala hijrah. Kalau niat kita betul, kerana Allah Ta'ala, ilmu pun dapat, jodoh pun dapat. Ada orang main buat pondok, kan teringat nak kahwin pun. Datang perempuan cari dia. Ada tak? Ada orang perempuan minat orang lelaki. Ada apa kawan saya tu pergi mengaji pondok, Tok Guru Minang bagi anak Tok Guru bagi kat dia. Tok Guru bagi anak kat dia. Di Pondok Tanjung Bedi. Dia orang miskin, pergi duduk pondok, tapi dia rajin, pandai. Lama Tok Guru kata tak jadi ni, kena cari menantu nak tabung pondok ni. Ambil dia buat menantu. Anak dia tu Syekh Yusuf pun. Dan jadi penasihat agama pada Menteri Besar Kedah. Syekh Yusuf tu cucu tu Haji Hitam tu. Pak dia nama Haji Ahmad. Pak dia cukup alim bidang tajwid kan. Pergi mengaji kerana akhirat, dunia dapat saja. Dengan kawan dapat bendang lagi. Orang bagi bendang. Dia orang kaya, anak seorang. Nak cari menantu orang bagi orang pondok. Dia bindang kawan tu. Kalau kita buat kerja akhirat, kerana kita buat kerja agama kerana akhirat, dunia mai saja. Kalau kita buat kerana dunia, dapat dunia, akhirat tak dapat. Rugi. Apa betul kan niat kita? Bidayah tu bagi betul.
Bidayah tu permulaan bagi elok, hujung pun insya-Allah akan elok. Kita berjuang kerana agama Allah, dunia Tuhan bagi. Lah ni dia kawan-kawan kita semua yang pegang jawatan jadi esko tu. Ada seorang malam mai daripada Kedah mai pada Kedah. Dia ni dah 20 tahun dah ulang-alik pergi Kelantan. Ulang-alik isteri duduk Kelantan. Kelantan ke Johor? Tak tahu lah ustaz, dia tak larat dah. Ulang-alik isteri Johor, isteri dah Johor. Dia duduk sini, isteri Johor. Lepas tu kawan tu kata kat dia. Kawan tu kata, lah, susah apa? Esko pelajaran orang kita. Tuan Haji Razman. Esko pelajaran. Pergi cari dia. Pergi cari. Itu senang ya. Haji Razman kata, insyaAllah. Lah ni dah dapat berita. Isteri dia boleh balik main ke Perak. Tahu kan dia buat naya. Pada dia kuat pas, lepas tukar. Tak tukar dia, tak boleh, dia tak nak kerja. Kerja dia kerja ceramah. Dia kerja ni, isteri dia cikgu. Duduk Johor. Pergi jumpa Haji Azman. Proses tak dapat balik. Semalam ni, apa nama ni, saya pergi Kampung Gajah, kawan tu, dia orang Kelantan. Mak dia sakit. Tiap-tiap minggu balik Kelantan tu, daripada Pasir Salok tu balik Kelantan, tiap-tiap minggu pergi tengok mak. Tiap-tiap minggu, satu hari dia bawa kereta mengantuk, terbabas. Berapa kali terbabas. Dapat tukar balik dah. Alhamdulillah. Itu dia. Jadi kalau kita buat kerja Islam, dunia dapat kerja. Tuhan bagi dunia ke kita, insya-Allah. Orang yang rebut dunia, Allah perintah dunia, pecacaikan orang tu. Bila kita rebut akhirat, dunia mai kat kita. Tok guru saya kata macam mana? Dia kata lembu liak. Lembu liak lah, kerbau liak. Kerbau liak ni dia kata kalau kita hambat dia lari naik ke bukit tu. Dunia tu kata hambat dia, kejar dia lari lintang muka. Dia tak mau. Tapi kalau kita buat tak peduli kat dia main sondai pungkak kita. Lembu tu sondai pungkak kita. Tok guru saya kata. Dunia buat macam tu lah. Bukan kita nak, kita buat kerja akhirat, insya-Allah Allah anugerah dunia kat kita. Baik. Kata Tok Syekh ni, kalau kita makna kata berkehendak berhubung dengan segala orang yang ahlul kamal itu, lazimkan atasmu dengan mengesahkan bidayah. Permulaan bagi cantik. Apa niat kita bagi kena elok? Nak berniaga dengan modal yang halal. Niat, kalau aku dapat untung, aku guna duit ni untuk buat kebajikan. Lebih daripada cara anak bini kita, keluarga kita akan guna untuk buat kebajikan. Itu dia. Dan dirikan olehmu ubudiyah dengan membaiki adab pada barang yang terdirikan akan dikau dalamnya. Penuh dengan adab. Makan beradab. Lamping ada adab makan tu. Adab makan ada berapa? 24. Ada adab sebelum makan, adab tengah makan, adab lepas makan. Adab sebelum makan 7 kot. 7 tengah makan berapa kah? Jumlahnya tak silap 24 adab. Tengok kitab Sayyurus Salikin jilid 2. Dia sebut tu ada adab makan. Berapa sebelum makan, tengah makan dan lepas makan. Adab. Adab zahir dan adab batin kita kena jaga. Bab adab ni dah cerita hari tu lama dah. Yang lepas kita dah cerita dah bab adab. Ya. Dirikan olehmu ubudiyah dengan membaiki adab pada barang yang telah didirikan akan dikau dalamnya. Maka dalam bab ibadat, bab apapun dah dinyatakan oleh Allah, ditunjuk oleh Rasul, ada adab tu semua kita ikut. Dirikan, laksanakan semua ni. Dan jangan engkau, dia kata,
tinggalkan akan sesuatu daripada segala taat. Jangan kita buat ringan-ringan taat. Jangan tinggal. Kalau kita tinggal taat, kita rasa rugi yang amat sangat. Walaupun sunat. Kita tak dirikan sunat, umpamanya sunat duha. Allah, ruginya aku. Hari ni aku belum membaca Quran. Kita rasa amat rugi. Benda yang amat rugi bila kita rasa macam tu. Dan engkau duka cita atas ketiadaannya. Jadi kalau kita tak buat, kita rasa duka cita amat sangat. Itu tanda hati yang hidup. Hati yang hidup rasa rugi bila tinggal taat. Rasa menyesal yang amat sangat bila buat maksiat. Sebaliknya hati yang mati, kata Syekh Ibn Atta sebelum ni, hati yang mati tak terkejut bila melakukan maksiat, tak rasa bersalah, dan tak rasa rugi bila meninggalkan taat. Itu hati mati. Hati yang hidup tinggal taat, Allah rugi, rasa rugi sungguh. Buat maksiat rasa bersalah yang amat sangat. Yang tu kalau macam ni kita jaga, insya-Allah Allah akan hubungkan kita dengan wali-wali Allah, orang baik-baik. Dan barang siapa menuntut hak Ta'ala dengan dirinya, bagi dirinya, nescaya tiadalah didapatnya, kerana bahawasanya yang terlebih besar hajatmu daripadanya itu dirimu. Orang yang menuntut hak Ta'ala, dia duk kira Tuhan. Kita yang kita nak, kita tu kena tunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Allah tak ada tanggungjawab apa kat atas kita. Itu dia punya pasal. Dia nak bagi ke tak mau bagi, tu hak dia. Kita ni kena tunai tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Ada orang dia tak buat kerja, sebut gaduh pasal apa tak menang, Tuhan tak bagi dia menang. Bagi menang ni kerja Tuhan. Tuhan tahulah kat siapa dia nak bagi. Yang dia gaduh, kenapa tak menang, kenapa Tuhan tak bagi menang. Tapi kerja dia tak buat. Kerja kita itu, bagaimana kita mencari kemenangan. Kemenangan bukan datang bergolek. Kemenangan kena dicari. Intang surullah yang surkum. Allah letak dulu Intang surullah, siapa tolong Allah, baru Allah sambung yang surkum, Allah tolong kamu. Dia tanya kenapa Tuhan tak tolong. Yang dia tak buat kerja-kerja Islam, tak daftar sebagai pengundi pun. Kenapa Islam tak menang? Dah tak mengundi. Nak mengundi lagu mana? Daftar pun tak. Kerja tak buat. Orang yang tak buat kerja, harap kemenangan, itu namanya angan-angan. Ulama ibaratkan orang yang berangan-angan sampan berlayar, sedangkan sampan duduk atas darat. Sampan duduk atas darat ni, dia buat sampan tak berlayar. Berlayar apa atas darat? Bodoh. Orang dia tarik pergi ke sungai tu. Ya. Tarjun naja tawalam tasluk masalikaha, inna sapinata la tajri alal yabas. Mencari kemenangan tak ikut cara, sesungguhnya sampan tak berlayar atas tanah yang kering. Sampan duduk atas darat, duduk gaduh tak berlayar. Awaklah tak menang. Duduk berkelahi sama-sama orang Islam. DAP ambil kesempatan. Cuba kita bersatu. Tengok macam lah. DAP nak buat apa? Kesengih gitu. Tak boleh buat apa. Bila kita berpecah, DAP masuk tengah, jarum tengah. Tibalah masanya kita ambil aktibar. Orang Islam kena bersatu. Bukan kata sakat nak bersatu, nak berkeli pun tak erti. Berkeli pasal usalli, kunut, pasal wirid lepas semayang, baca yasin malam Jumaat. Berkeli benda yang tak patut berkeli. Macam budak-budak berkeli pasal belon. Belon pun berkeli. Oh, belon. Rambut aku pun tercucuk pecah tu. Apa tak dapat. Berkeli benda yang tak patut berkeli.
Dia macam panggil budak-budak. Ambil iktibar. Jangan lagi bergaduh, berpecah belah. Tengok DAP merintah. Habis harta tabung haji semua jual. Patutkah? Tabung haji 1 hektar 45,000. Pokok siap, tanah sawit semua ada dah. Apa punya ni? Orang boleh perkotak-katikkan kita bila kita berpecah belah. Ambil iktibar. Jadi oleh itu kata Tok Syekh kita, siapa menuntut hak Ta'ala dengan dirinya, ni Tuhan ni tak patut buat aku begini-begini ni. Dengan dirinya, dengan sendirinya, bab rezeki, bab Tuhan. Tuhan nak bagi kita tuntut berempas pulas, macam tak yakin rezeki daripada Allah. Berempas pulas, siang malam pagi petang cari rezeki. Tapi tak ada masa nak ke masjid, tak ada masa nak mengaji. Dapat tak? Penat dapat tak? Kita buat setakat patut-patut, serah pada Allah, insya-Allah. Bagi masa 1 hari berapa jam? 5 jam, 6 jam. Soal rezeki. Lebihnya untuk ibadat, untuk mengaji, untuk rumah tangga, untuk anak isteri, untuk negara. Dia macam tu. Nescaya tiadalah didapatnya. Banyakkan orang duk pulun hambat ni tak dapat. Sampai kita tengok pun pening. Bu sana, bu sini. Apa dia cari pun tak tahu. Jiwa dia tak tenang, tak tenteram. Habis umur dia cari dunia. Tak dapat hutang. Hutang buat rumah 10 juta. Rumah siap, kita mati, tinggal hutang. Bodoh. Kerja tu kerja tak senonoh. Itulah ala khadar di muka bumi ni, banyakkan ibadat. Cari bekalan untuk pergi akhirat. Buat kerja-kerja Islam. Tidak. Kerana bahawasanya lebih besar hajatmu daripada Allah, iaitu dirimu. Kerana hajat kita yang terbesar kepada Allah, diri kita ni. Nak jadikan dia sebagai hamba bagi Allah Ta'ala. Untuk baik di dunia, baik di akhirat. Kebahagiaan hakiki, kebahagiaan akhirat. Nah, kalau kita baik akhirat kita, hidup dunia kita pun baik. Sebagai hamba Allah, beriman, beribadat kepada Allah, laksana perintah Allah, insya-Allah akhirat kita baik. Jadi itulah hajat kita kepada Allah, itu untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilaina minal ma'il barid. Sallallahu ala khair khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.